Alhamdulillah, yang best sekarang ni wife saya dia hanya duduk kat rumah main dengan anak, saya balik saya main dengan anak kan. Lepas tu bila ada meeting main dengan anak. So bila ada meeting every week wife akan join sekali. Kalau dia tak nak join pun dia tak ada join. Sama beza hari ni King Char Kway Teow dengan 3 tahun 4 tahun dulu. 3 tahun 4 tahun dulu King Char Kway Teow sangat teruk. Dia punya management dia sangat hancur, kelang kabut. Sebab apa? Bosnya kelang kabut time tu. Semua benda saya nak buat dalam satu masa tu. Nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. Tak ada sistem, tak ada management, tak ada leadership, betul. tak ada accountant, costing tak ada. Itu kisah tu lagi teruk tu, kena ambush dengan custom, lepas tu dengan LHDN datang, lepas tu kesihatan datang. Halal tak ada masa tu. Halal tak ada jadi isu. So banyak berisu. Bila kita bakar sampah dekat belakang kursi ni, orang tak nampak tau. Kalau kita bakar kursi ni, orang kat sana akan nampak. So bila api tu dah besar, orang akan nampak, orang akan heran, "Oi, ada api sana." Kita pergi padam api tu. Masalah yang padam api tu adalah banyak orang yang tak tahulah, yang bukan-bukan ke apa. Tapi that's the cabaran dalam bisnes. Iaitu kalau kita tak bersedia untuk nak... Kalau kita kecil, orang tak kisah. Kecil tak kisah. Bila kita start jadi besar je, alah, kedai tepi pokok je. orang akan start. Hidup segan mati tak mau. Kan, bila dah besar. Nak kalau orang Melayu. Ready lah benda tu. Nak orang Melayu. Dia bukan isu orang Melayu apa. Kadang-kadang orang apa pun. Dia perspektif orang dah melihat kita tu, kita dah present, dah ada billboard dekat highway. Takkan datang kat King Char Kway Teow macam ni punya servis. Benda tu pun jadi isu. So kadang-kadang bila, bahaya juga bila dah naik atas stage ni kan, duk dah lambung-lambung kita kan. Datang kedai kan, teruk servis. Oh, tim saya tengah tengok tu. So dia tu, bos dah next stage, ready, sistem kita punya servis semua nak ready. Dia sebenarnya the momentum untuk tim juga sebenarnya. Pressure tu. Besar. Pressure tu bagus sebenarnya, pressure yang sangat bagus iaitu dia merubah kita ke arah yang lebih push. Dia push kita ke arah yang lebih bagus. Kalau tak ada benda yang push kita tak boleh naik juga. Betul. So melainkan kalau kita ni memang dah run business yang memang daripada business tu memang dah ada, memang dah big, memang dah besar, tu lain cerita. Dia punya pressure dia mungkin lain. Saya daripada tak ada apa-apa, biasanya tak ada apa-apa, nak bagi ada tu satu cabaran yang sangat besar. Apa bezanya sekarang pada tahun keempat ke kelima ni? Apa beza keadaan awak tengok masa depan King Char Kway Teow compare dulu? Dulu King Char Kway Teow kalau orang tanya lagi 10 tahun ada kat mana, saya nak jawab pun gagap-gagap. Sebab apa, kita tak pasti nak pergi mana sebenarnya ni. Sebab apa, kita tengah repair banyak benda ni. So sekarang ni kalau orang tanya apa yang kita dapat, Alhamdulillah apa yang kita dah dapat sekarang ni. Nombor tu iaitu kita dapat tim-tim key leader kita yang sangat kompetent, tim management yang sangat bagus menguruskan operasi. Adakah berlaku satu hari dalam Titan? Tak. Tak, saya nak cakap ni sebab ada ramai gila yang bila dia tulis borang, saya nak betulkan sistem syarikat, pengurusan syarikat, leadership team, leadership count, cukai, semua benda ni tak betulkan. Boleh tak saya betulkan dalam masa sehari? Boleh kalau kita rasa nak meninggal lah besok. Besok boleh buat tutup. Tak ada manusia nak berubah ni, perubahan tu ada satu benda yang pedih, sakit. Nak berubah tu pedih. Baru aku tadi share entah siapa siang tadi, ke bila aku cerita tentang Rasulullah SAW. Wahyu ni turun Quran ni, dia tak turun tiba-tiba ambil kau siap satu. 23 tahun. Installment. Sikit, 23 tahun. Nak melengkapkan. Bukan teori Quran. Kehidupan Rasulullah tu, hidupkan Quran tu. Betul. 23 years. Nak mensistemkan manusia. Betul. Dan semua tu adalah diturunkan tu mengikut proses yang dia sedang berlaku. Benda yang sedang berlaku turun satu ayat. Correct. Ini pengajaran dia, ini ayat dia, isi kandungan dia. So dia tak ada jawapan apa next tu, dia tak ada siap-siap. Sebenarnya semua jawapan dia datang dengan proses yang sedang berlaku. Kadang-kadang bila dengan proses orang sebenarnya berlaku, ada, cuma belum ready nak faham. Belum sampai tahap dia. Dia punya kasyaf tu belum sampai lagi. Makam dia belum sampai lagi. Belum faham benda tu. Belum faham. Faham benda ni dulu. So, alhamdulillah. So, dekat kes kata yang berubahnya banyak, sistem kita, flow kita berubah. Benda tu takkan jadi sehari, benda tu ambil masa yang sangat panjang sebenarnya, banyak benda nak kena repair. Kadang-kadang kita tengah susun kita punya sistem pun, kadang-kadang ada benda juga lain yang kacau. So, kadang-kadang kita tengah susun kita punya flooring kita, tengah susun sistem, tiba-tiba ada kena ambush lah dengan custom lah apa. So, benda tu pun mengganggu juga. Kita punya cash flow nak kena jaga, everything, banyak benda lah. Berapa orang staff ada sekarang? Alhamdulillah ada 50 orang. 12 orang kita punya team management. Dulu seorang, dua orang. Dulu saya lah pergi pasar, pergi beli barang, masak kuetiau saya, buka meja saya, masak pinggan saya, ambil order saya. Alhamdulillah lah. Sekarang? Best lah yang tu sebab apa? Saya nak bayar duit gaji, duit semua masuk kocek sendiri. Sekarang penat seorang lah. Penat seorang. Meninggal seorang, meninggal tutup lah kedai tu. Tak payahlah buka lagi. Nama pun tak ada. So bisnes tu satu-satu yang bila dah faham dah lama tu kan, jangan buat bisnes yang melekat dekat badan kita lah. Kalau boleh bisnes tu kita ada ke tak ada, insyaAllah dia boleh run. Dia auto run, dah ada orang yang run, dah ada sistem, dah ada leader yang run. Alhamdulillah. Sekarang ni King kata kami ada finance department, kami ada purchasing department, R&D department, kami ada admin, HR, marketing and creative department, and operation department. Macam? Yang itulah. Niaga King Char Kway Teow je. Tanya orang Sulang, kau berapa department ada? Semua kau seorang, one department for all.
Compartment ada das. Compartment. So apa beza awak nampak ada tuju awak compared to dulu? Sekarang mana ada tuju? Hala tuju sekarang lebih jelas. Kalau Dok saya share, kalau nak bezakan dulu dengan saya, banyak benda yang berubah. Iaitu nombor satu, kita punya cara berfikir berubah. Saya lah, berfikir berubah, cara bercakap berubah, cara berjalan berubah, semua benda tu berubah. Benda tu berubah bukan Dok aja. Okey, aku tunjuk kau cara nak berjalan, jutawan macam mana. Tak. Dulu jalan dulu terjengkit-jengkit je tak kan, macam gangster nak buat kan. Kan? Macam bagus nak boleh nak baca kan. Kan? So dekat situ nak kena jaga adab, dia punya tata susila, attitude tu nak kena ada. Sebab apa, bila you represent, orang akan tengok siapa you. Lagi-lagi lah orang dah kenal student Dr. Azizan Osman, nak kena jaga nama. Orang dah kenal apa Bos King Ceketel lepak kat situ. So pun nak kena jaga juga. So banyak mata-mata yang memandang. So banyak benda nak kena repair. Bukan nak kena repair, kita akan berubah slowly. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Lepas tu banyak benda yang berubah lah tu. So benda tu nak ambil proses, bukan sehari dua punya proses. Kadang-kadang macam Dok kata tadi kan, bila ada sesi one on one dulu ataupun sesi macam MMM coaching, saya akan buat team saya kan, kita orang betting lah. Kita orang betting dengan team. Okay, kita betting, kalau ada soalan, kita cuba jawab, kita tulis kat atas paper. Soalan tu kita simpan tepi. Lepas tu kita nak tengok, apa yang Dok jawab dengan apa yang kau tulis sama ke tak? Betul ke? Alhamdulillah baru-baru ni yang kita punya team kan, bos 7/10. 7 dia jawab betul, yang 3 tu salah. Mana Dok jawab lain. Lepas tu dia tulis Dok jawab tu, lepas tu dia urai. Okay, Dok dia jawab macam ni sebab apa macam ni. Sebab apa yang kita buat tu adalah key leader. So bila key leader ni, bila dia ada belajar isu, berfikir. Bila ada isu dekat dalam restoran ke, dekat dalam nak development human resource kat dalam kita punya kedai, kat dalam kita punya company, so dia tahu kenapa benda macam ni berlaku, how nak settle. Kadang-kadang diorang tak payah nak tanya, kadang dia tanya bos, benda ni tadi berlaku macam ni, tapi aku dah settle macam ni. Macam okey tak? Kita berjawab okey. Kenapa kau settle macam tu? Tanya dia balik feedback. Tanya balik feedback, kenapa saya tu, apa yang kau fikir macam tu, kenapa dia berlaku macam tu. Coaching skill. So benda tu berlaku dekat dalam King sangat everyday. So bila discussion meeting pun, kalau meeting dia present. So dia tak mengharap hanya bos je bagi arahan dan tunggu. Penat Dok, penat. Tapi benda tu nak berlaku bukan sehari. So nak kena training. Team kita sebenarnya dia percaya dekat kita sebab apabila dia tengok kita improve, diorang pun nak improve. Sebab dia tahu kita punya story dulu siapa kita. Diorang pun bermula sama-sama dengan kita. So apabila dia tahu kita siapa, apabila kita berubah pada satu tahap level yang lain, bukan yang dah tak macam dulu lah. So dia kata, why dia boleh berubah? Kenapa bos boleh berubah? So aku dah letak mana? The founder story tu penting juga Dok. Selalu saya duduk dengan team, selalu cerita. So beritahu saya kenapa awak masih lagi Titan? Nombor tu, kenapa saya masih lagi Titan adalah, tak rasa ke macam enough? Ada orang macam tu? Enough cukup lah. Ada setengah orang macam tu. Cukup Betul? Cukup. Bagi saya dia takkan cukup. Sebab apa? Selagi namanya menuntut ilmu bisnes ni, mana ada cukup Dok. Bisnes ni kalau nak kata tutup, kita berbalik ASEAN US, kita tengok dia billion dollar company. Gila. Billion dollar company, dia punya founder pun masih masuk kelas lagi. Kita ni nak kata billion air pun tak ada lagi. Billion air pun tak ada lagi. Billion air pun sibuk kata dah cukup lah ilmu tu. Kalau cukup lah. So banyak yang kita tengok, mana kita tak tahu yang the big company tu, dorang ada dorang punya mentor maybe, dorang ada dorang punya consultant advisor maybe. So mana kita ni yang SME, yang kita ni kalau nak panggil consultant, kalau kita punya sale macam Puan Katika, lain cerita, kita boleh panggil consultant. Bayar 4 juta, 5 juta. Panggil consultant sebenarnya sangat mahal lah sebenarnya. Saya baru tanya untuk consultant franchise pun kan, gila babi, 150,000. Kau coach aku 6 bulan je. Tentu kan, franchise punya. Tapi nak panggil consultant tu, mungkin the big company, saya rasa boleh bayar. Kalau macam kita ni, yang SME ni setakat nak bayar 5-60,000 pun tercekik leher. Tentu kan. So kita nak kena faham lah, membina bisnes ni bukan satu benda yang satu tahap yang dia terus grow, dia terus naik. Dia mesti mengikut A, B, C. Dia kena baca alif bata lah. Kalau tidak Pak Haji, mata buta. Cikgu dah tidur. Okay. InsyaAllah. So macam bagus. Alright, tepuk tangan untuk Aizat. Terima kasih Dok. Thank you so much. Amazing.